Baik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin, muslimin dan muslimat sekalian. Berkenaan dengan Asmaul Husna ini, marilah sama-sama kita mendengar kepada sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman, man hafazaha dakhala al-jannah." Lillahi tis'atun wa tis'una isman, man hafizaha dakhala al-jannah. Yang bermaksud Allah itu memiliki 99 nama yang kita sebut Asmaul Husna. Dan sesiapa yang menghafaz 99 nama itu dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga. Dalam memahami hadis ini ada dua kefahaman ulama. Pertama, ada sebahagian ulama yang mengambil zahir nas. Zahir nas. Zahir nas macam mana? Okey, nama Allah yang 99 itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai akhir itu memadai dengan kita menghafaznya sahaja. Menghafaznya sahaja. Baca biar fasih, hafaz biar lancar dan ingat, baca setiap hari, baca setiap hari, baca setiap hari sehingga mendarah daging dalam kehidupan kita, boleh membacanya tanpa teks, maka dakhalal jannah. Orang itu layak masuk syurga. Itu adalah makna pertama dalam menghuraikan hadis ini. Makna yang kedua, di kalangan ulama, mereka memberikan sedikit pemberat. Pemberat yang bagaimana? Oh, maksud menghafaznya ini laisa bi mujarrad al-hafaz. Bukan semata-mata menghafaz, tetapi sebaliknya ialah mengamalnya. Sebaliknya ialah menghayatinya. Jadi, pergi ke tahap yang lebih dalam, menghayati Asmaul Husna. Contoh, katakanlah Ustaz bawa satu ayat Quran di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ialah daripada surah Al-Mujadalah. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ustaz tidak mahu menghuraikan lebih panjang tentang asbabun nuzul, tetapi Ustaz nak fokus kepada di sini adanya Asmaul Husna yang datang dalam bentuk sifat Allah. Apa dia? Sami'. Allah itu maha mendengar. Basirun. Allah itu maha melihat. Jadi apakah yang dikatakan menghafaz Asmaul Husna itu sebatas Allahu sami'un, Allahu basirun, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat? Maka jawab kepada ulama yang kedua ini kata, tak cukup tu. Tapi penghayatan tu kena ada. Penghayatannya bagaimana? Bila kamu tahu Allah itu sami'un, Allah itu maha mendengar, Allah itu basirun, Allah itu maha melihat, maka di saat kamu yakin, beriktiqad, faham Asmaul Husna, Allahu Sami'un, Allah itu maha mendengar, maka janganlah kamu pula pandai-pandai untuk bertutur dengan tutur kata yang tidak elok. Kamu mengumpat ke, kamu mencela ke, kamu mengaibkan orang ke, kamu nak mengadu domba ke, kamu nak membisik-bisikkan yang tidak baik ke. Kenapa? Kerana Allahu Sami'un, Allah itu maha mendengar. Dan Allah itu bukan sekadar maha mendengar, basirun. Allah lagi maha melihat. Melihat apa yang kamu cakap, melihat apa yang kamu tulis dalam Facebook kamu, dalam YouTube kamu, yang kamu mungkin membawa, yang kamu mungkin mengata orang, yang kamu mungkin panjangkan fitnah tanpa usul periksa.
Dan di sebalik Allahu Sami'un, Allahu Basirun, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Dengan arti kata lain, kalaulah kita buat tidak baik, maka dijatuhkan hukuman yang keras, namanya neraka. Kalau kita buat yang baik, maka dijatuhkan hukuman baik, namanya syurga. Melalui Allahu Sami'un, Allahu Basirun. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, maksud sesiapa yang menghafaz Asma'ul Husna ini masuk syurga, dia bukan sekadar menghafaz semata-mata, tetapi lahirnya satu penghayatan kehidupan yang berlandaskan syariat compliant. Ikut syariat, tak langgar syariat. Sebab apa? Hidupnya sentiasa sahaja dipagari oleh suasana Asma'ullahul Husna yang menjadikan hidupnya berdisiplin. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, mana satu betul ni Ustaz? Dah ada dua pendapat ni. Pendapat pertama yang mengatakan bahawa sesiapa yang menghafaz Asma'ul Husna 99 masuk syurga. Pendapat kedua kata bukan sekadar hafaz tapi berlakunya penghayatan sehingga membentuk disiplin dalam kehidupan, barulah kita layak masuk syurga. Maka jawapannya dua-dua sekali. Jawapannya kedua-dua sekali. Kalaulah boleh diambil dua-dua sekali, kenapa kita harus memilih? Apa maksud? Okey, dua-dua sekali dengan arti kata lain, kita menghafaznya insya-Allah masuk syurga. Dan kita menghayatinya menjadikan kita lebih-lebih lagi lah untuk keberadaan kita dalam syurga. Ustaz, yang pertama tu agak mudah tu menghafaz. Belum tentu. Belum tentu rasanya peserta mihrab Al-Quran ini ingat semua Asma'ul Husna 99. Cuba cek sikit. Cuba type kat sini. Berapa orang yang secara jujurnya yang secara jujurnya hafaz Asma'ul Husna 99. Boleh kunyah-kunyah begitu je tanpa tengok pada teks. Ustaz nak belanja hari ni. Belanja Ustaznya apa dia? Dalam bentuk sarapan pagi. Nasi lemak makcik Kia. Bayar sendiri dan orang kata makan sendiri. Ya. Tengok ada yang kata boleh, ada yang kata tak mampu. Maknanya apa dia? Walaupun kita letak hak yang paling minima untuk menghafaz pun belum tentu kita hafaz. Apatah lagi nak menghayatinya. Jadi ala kulli hal, Ustaz nak minta ya secara jujurnya kepada semua peserta mihrab Al-Quran. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai saat ini, tolong jadikan salah satu daripada target tahun 2022 ialah untuk hafaz Asma'ul Husna 99. Ini assignment yang Ustaz beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah dalam kepala kita ni ada target-target akhirat. Kalau kita ni pergi kerja pagi, balik kerja petang, pergi kerja pagi, balik kerja petang, pergi kerja pagi, balik kerja petang. Kalau kita ni asyik sibuk dengan apa dia? Dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan Telegram kita, dengan WhatsApp kita, why not? Mulai saat sekarang kita cuba sisihkan seketika, kurangkan seketika untuk kita tarik supaya sibuk kita ni apa dia? Sibuk menghafaz Asma'ul Husna. Sebab jaminannya bukan calang-calang. Jamin masuk syurga. Puan-puan, cuba beritahu kepada Ustaz, apa lagi nikmat yang lebih hebat daripada masuk syurga? Dan bila masuk syurga bermakna tidak masuk neraka. Apa lagi nikmat yang lebih hebat daripada masuk syurga dan tak masuk neraka? Tidak ada, hadirin sekalian. Ini nikmat yang paling hebat. Tolong jangan kata, Ustaz, bukankah nikmat yang paling hebat ni ialah dapat bonus akhir tahun? Bukankah nikmat yang paling hebat ialah dapat melancong pergi ke UK, US, Dubai? Sesiapa yang berkata demikian, nampak sangatlah betapa ceteknya makrifah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, ambil satu kata kunci. Apa jua motivasi tentang syurga, kita kena ada semangat untuk melakukannya. Apa jua motivasi tentang syurga, kita kena ada semangat untuk melakukannya. Termasuklah yang sedang kita bicara ini.
bahawasanya sesiapa yang menghafaz Asmaul Husna masuk syurga. Jangan sampai ke peringkat kita dikatakan hilang rasa. Ini penting ya. Tuan-puan, Ustaz ulang sekali lagi, tolong jangan sampai ke peringkat kita ni menjadi manusia hilang rasa. Apa maksud hilang rasa? Sebut tentang syurga pun tak ada rasa gairah, tak ada rasa excited, tak ada rasa seronok, tak ada rasa teruja. Sebut tentang neraka pun tak ada rasa berdiri bulu roma, tak ada rasa takut, tak ada rasa gerun. Wah, ini bahaya ni. Ini namanya manusia yang mati rasa. Kau nak faham bicara Ustaz? Senang je. Manusia yang mati rasa ni samalah seperti manusia yang sudah biasa berjalan berkaki ayam, tak pakai selipar dan kasut, sampai ke pekat kedua-dua tapak kakinya dah keras sebati. Pada masa itu, Masya Allah, berjalan atas panas pun tak rasa panas, berjalan atas batu pun tak rasa keras. Ustaz pergi ke Afghanistan hujung tahun lepas. Bila kita pergi ke pendalaman, kita rasa giling kepala. Macam mana musim sejuk yang kita ni pakai berlapis-lapis stokin, tiba-tiba anak-anak muda berjalan, berkeliaran dalam keadaan di padang pasir itu, tidak pakai stokin, tidak pakai kasut, berjalan elok-elok saja di atas padang pasir dalam keadaan batu sana batu sini. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka hilang rasa. Hilang rasa, tak sakit apa-apa. Demikian juga hadirin sekalian, bila hati kita hilang rasa, sangat bahaya. Okey, Nabi kata sesiapa yang menghafal Asmaul Husna 99 maka masuk syurga. Tak terasa nak hafaz. Tanda kita ni maaf cakap, ini namanya hilang rasa. Berbeza dengan kalau kita ni jenis ada hassasiyah, sensitivity yang tinggi, bila Nabi kata sesiapa yang menghafaz Asmaul Husna 99 dakhala jannah masuk syurga, kita akan tak sedap duduk. Tak selesa duduk kecuali fikir macam mana ni aku boleh menghafaz. Okey, aku boleh menghafaz 10 Asmaul Husna dalam masa sebulan, maka insya-Allah 10 bulan cukup 100, maka disusun. Ini yang kita nak hadirin sekalian. Jadi, agenda bertindak pada kuliah kita pagi ini, tolong usaha secepat mungkin hafaz Asmaul Husna agar kita layak masuk syurga. Kenapa Ustaz kata secepat yang mungkin? Sebab kita ni insya-Allah pada bila-bila masa saja akan meninggal dunia. Tak naklah kita separuh jalan meninggal dunia dalam keadaan tidak lagi menyempurnakan hafazan Asmaul Husna. Alhamdulillah di tahfiz Ustaz, tahfiz kita semualah kiranya, Mahat Tahfiz Integrasi Sains Maditul Hufaz, setiap hari pelajar diwajibkan melantun-lantunkan Asmaul Husna sebelum mereka memulakan hafazan Al-Quranul Karim.